بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم وسلم تسليما كثيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون صدق الله العظيم برحمتك يا نستغيث يا الله نستغيث بك يا رحمن نستغيث بك يا رحيم أن تؤيدنا بتأييدك يا الله وأن تنصرنا بنصرك يا رحمن وأن تعافينا بعافيتك يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dirancang, ditunaikan dan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini, pada malam ini dapat kita meneruskan membaca kitab Tazkiratul Maut wa ma ba'dahu dalam tajuk keutamaan pada sedikit angan-angan. Salawat dan salam atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Muka surat nombor 47. Betul lah. Last kita pada tajuk yang kedua ini, iaitu keutamaan pada sedikit angan-angan. Yang dikasihi Tuan Pengurusi, Tuan Imam, saf kepimpinan, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fi darain. Amin ya rabbal alamin. Kata tuan punya kitab Abu Ubaidah Al-Baji menceritakan, kami, Abu Ubaidah ni satu orang tabi'i, kami menjenguk Al-Hasan, Imam Hasan Basri yang sudah sakit cukup berat, yakni tenat. Ia berkata menyambut kami. Yang berkata itu adalah Imam Al-Hasan. Kata kepada kami ni orang yang mai tengok dia, orang yang ziarah Tok Guru Imam Hasan Al-Basri ni, tuan-tuan. Selamat datang buat kalian semua, dia raikan. Dia kata selamat mai, selamat datang. Semoga Allah melimpahkan kedamaian pada kehidupan kalian. Walaupun dia sakit, dia masih lagi mendoakan orang yang datang tengok dia, tuan-tuan. Orang yang datang tengok orang sakit. Patutnya orang yang sihat doa orang sakit, tapi ulama ni lain. Dalam keadaan dia sendiri pun sakit, dia masih lagi mendoakan orang yang main tengok dia sakit, iaitu sahabat dia, dan memasukkan kita semua di dalam syurganya Allah yang kekal. Ini adalah petanda baik jika kalian tetap sabar. Satu benda, nak dapat syurga Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kena sabar. Sabar ini mesti kait dengan musibah. Syukur mesti kait dengan nikmat dan juga pemberian yang baik. Sabar kebiasaannya berkaitan dengan musibah dan juga keinginan untuk melaksanakan ibadah. Sabar ketika mana melaksanakan ibadah. Sabar ketika mana menahan diri daripada melakukan maksiat. Dan yang ketiga, sabar ketika mana ditimpa ujian. Yang kedua, beriman. Dan yang ketiga adalah bertakwa. Baik, kita tengok ketiga-tiga elemen ini. Hari ini kalau kita perhatikan, kita pun adalah orang-orang yang sabar. Agak-agak dah berapa lama kita sabar? Lama dah noh. Daripada bulan 3. Betul tak? Tak tahulah. Lama dah. Saya duk rasa lama. Tak tahu tuan rasa sesat, tak tahulah. Tapi saya duk rasa lama. Daripada bulan 3
sampai ke bulan 11 ni, sabar kita pakai penutup muka. Tak salah, itu main ikhtiar kita. Ini orang panggil ikhtiar dalam ilmu suludin. Ini orang panggil ikhtiar kalau tuan-tuan mengaji dalam bab mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Dia duduk dalam tajuk tak menyerupai Allah Ta'ala pada yang baharu, akan yang baharu. Dalam bab tidak menyerupai segi perbuatan. Perbuatan Allah ni dia panggil perbuatan yang mengadakan barang yang tidak ada kepada ada, dan hanya dia yang memberi bekas. Tuan-tuan biasa dengar kan bekas tu, ni bukan bekas Tupperware ni. Tuan-tuan kan, bekas di sini bermaksud barang tu tak ada jadi ada, tu orang panggil bekas. Kalau kawan tu sakit jadi sihat, sihat tu orang panggil bekas. Kalau kawan tu lapar jadi kenyang, kenyang tu orang panggil bekas. Jadi kerja Allah dia panggil af'alullah. Kerja Allah ni mengadakan barang yang tak ada. Umpama bumi dengan langit tak ada, Allah mengadakan. Daripada mana? Tak tahu, tiba-tiba ada. Itu pandai Allah Ta'ala. Disebabkan kita kata Allah itu dengan sifat ilmunya, dia mengetahui. Yang buatnya sifat qudrat. Baik. Adapun perbuatan kita ini mesti buat daripada satu benda yang dah sedia ada. Umpama kita buat masjid, ada contoh dah. Umpama kita buat masjid daripada kayu dengan simen, dengan batu. Semua bahan tu semua dah ada. Kalau ada duit boleh pergi ambil kat hardware. Kalau tak ada, tengok dulu, tangguh dululah. Macam tu keadaan dia tuan-tuan. No? Dan kerja kita mesti kena sentuh dengan anggota. Kerja kita mesti kena sentuh dengan anggota. Umpama ada nasi depan mata, ada nasi, kemudian ada ikan, kari kepala ikan. Kalau tengok saja dia tak kenyang tuan-tuan. Tengok sampai pukul 1. Pasal apa tak kenyang? Oh, rupanya tak sentuh ambil pibuh kat mulut. Nampak tak? Jadi ambil letak kat mulut tu orang panggil ikhtiar. Ambil letak kat mulut tu orang panggil ikhtiar. Kenyang tak kenyang bukan kerja kita. Kenyang tak kenyang tu bekas tu datang daripada siapa? Daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pakai topeng tu adalah kerja kita. Selamat tak selamat tu kerja siapa? Tu kena betul balik. Selamat tak selamat tu kerja Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan. Lama dah kita sembahyang jauh-jauh. Lama dah kita menjarakkan diri. Salam pun tidak, lama dah tuan-tuan. Ini orang panggil sabar. Dalam kesabaran inilah nanti itu petanda yang baik. Insya-Allah kita akan dapat satu benda yang Allah bakal beri, cuma kita tak tahu apa. Cuma kita kena bersabar tuan-tuan. Yang kedua beriman, dan yang ketiga bertakwa. Beriman tu apa? Beriman tu percaya. Percaya tu mesti jazam. Apa maksud jazam? 100%. Yakin kita secara putih. Putih tu orang panggil jazam. Kena ada 100%. Tak boleh 80 duduk di Allah, 20% duduk di pelituk muka. Habis kita tuan-tuan. Kalau begitu keadaannya, orang panggil akidah kita tidak jazam. Bagaimana kita nak jazam? Kita kena yakin dan percaya. Bagaimana kita nak yakin dan percaya? Kita kena kenal Allah Ta'ala. Itu dia, tak ada kaedah lain. Sebab kenal Allah menjadikan akidah kita semakin mantap. Tak kenal Allah, maka akidah kita tidak akan mantap tuan-tuan. Umpama kita percaya ke orang. Macam mana kita boleh percaya kat satu-satu orang? Sebab kita kenal. Kalau kita tak kenal, kita tak percaya. Tuan-tuan, tuan-tuan kenal saya. Saya datang ke surau ke masjid tuan-tuan. Saya habaq kereta saya rosak. Saya nak pinjam kereta, nak balik kat Penaga. Tuan-tuan bagi tak agak-agak? Bagi kot, no? Takkan tak bagi. Kebetulan rumah ada 2 butir kereta, takkan tak bagi, no? Ambil lah ustaz. Pasal apa ambil bagi? Sebab kenal. Tapi kalau tuan-tuan tak kenal saya, tiba-tiba saya main sembahyang, saya habaq kereta saya rotak, Pak Long pinjam kereta putih. Agak-agak Pak Long tu bagi ya. Kalau pagi memang dia bagi sedekah kat saya dah tu. Saya tak hantar balik dah. Saya buat berlari kereta dia. Pasal apa? Sebab tak kenal tuan-tuan. Begitulah kita perumpamaan kalau kita percaya kepada Allah, maknanya kita kenal Allah Ta'ala tu. Dan yang ketiga adalah kita hendaklah jadi orang yang takwa. Nak jadi orang takwa kena ada 3 proses. Proses ni dah pernah kita sebut dahulu. Yang pertama, dia mesti jadi orang yang beriman.
Cara dia melalui ilmu usuluddin. Hasil daripada pengajian usuluddin, dia jazam akidah dia. Akidah dia putih pada Allah Ta'ala, terhenti pada Allah, tak ada dekat lain. Maka dia jadi orang beriman. Yang kedua, dia Islam. Akhirnya dia jadi satu orang Muslim. Di sana dia boleh membezakan di antara benda yang menjadikan itu pahala, yang menjadikan itu ibadah dan tidak. Ni orang panggil ni niat. Dia mai sembahyang kerana Allah dapat pahala. Dia mai sembahyang kerana orang perempuan tak dapat pahala. Dan yang ketiga dia ihsan, iaitu muhsin. Asalnya melalui ilmu tasawuf. Dia dekatkan diri dia pada Allah, akhirnya timbul satu benda jadi rasa diperhati, rasa dilihat oleh Allah Ta'ala, akhirnya hindak daripada maksiat. Maka kalau gabungan ketiga-tiga perkara ini, maka jadilah dia satu orang yang bertakwa. Maka kata Tuhan punya diri, iaitu Abu Hasan As-Basri, dia kata kalau kamu ada tiga ni, insya-Allah kamu akan selamat, bukan hanya di dunia, tapi kamu akan jadi keselamatan, akan beri keselamatan pada kamu di akhirat nanti. Baik tuan-tuan, kita tengok diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai satu contoh ikutan yang paling baik untuk seluruh manusia di alam ini. Apa yang Nabi buat? Kita sudah kenal bahawa yang mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam ni satu orang yang maksum tuan-tuan. Nabi SAW ni dia tak ada dosa. Dalam keadaan baginda yang dikatakan tidak pernah melakukan dosa itu pun, Nabi SAW dikatakan dalam satu hadis menyebut bahawa Nabi SAW istighfarnya itu doa dah 100 kali satu hari. Kan? Hadis daripada Ibnu Umar. Ya ayyuhan nas tubu ilallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hei manusia, bertaubatlah kepada Allah. Fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku ni duk taubat ke Allah, duk minta ampun kepada Allah satu hari duk ada 100 kali. Agak-agak kita berapa no? Lebih tak 100 tuan-tuan. Patut kita kena lebih Tak. Percayalah orang yang banyak istighfar ni, banyak sangat Allah bagi kat dia. Percayalah tuan-tuan. Cuma dalam keadaan sedar atau tidak. Man lazimal istighfar, kata Nabi SAW, hadis daripada Ibnu Abbas. Man lazimal istighfar. Siapa-siapa yang melazimkan diri dia dengan istighfar. Lafaz istighfar boleh dalam bahasa Melayu, boleh juga dalam bahasa Arab. Kalau bahasa Melayu, Allah ampunkanlah aku ya Allah, itu bahasa Melayu, tapi bunyi macam tak geren no. Tidak macam tak kemas Tak. Bubuh dalam bahasa Arab, tak payah mana pun daripada kecil kita dengar no. Astaghfirullah. Allah tak sedap dengar kena buh lagu. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Faham tak apa? Tak faham tak apa. Tak, yang penting minta ampun. Panjang sangat. Pendek kan? Astaghfirullahal azim. Panjang juga tu. Panjang juga. Kata, panjang juga Ustaz. Astaghfirullah. Panjang juga. Mati ya senang. Tak ada istighfar. Tidak tuan-tuan. Jadi benda ni sangat simple. Yang mulia Nabi SAW kata, siapa-siapa duk lazimkan diri dia dengan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Allah beri kepada dia dalam kesusahan jalan keluar. Hari ni kita susah tak? Tapi duk ada sedia jalan keluar. Betul no? Betul tak? Ni tak lama lagi dah dapat dah kan 500, betul tak? Kau tak dapat lagi. Dia duit kalau dapat diam, tak dapat bising. Tak. Ni tak lama nak dapat pula tak? Nescaya Allah akan bagi jalan keluar. Hari ni di BKL selama berapa bulan orang di Kuala Lumpur tu tak boleh nak bekerja tuan-tuan. Sebab mereka kena PKPB, ada yang PKPD dan sebagainya. Hari ni kerajaan tempatan di BKL membenarkan untuk orang-orang yang agak terjejas pendapatan dia berniaga.
Lesen percuma. Ambillah mana-mana tempat nak berniaga. Itu yang dikatakan jalan keluar. Mungkin di kalangan mereka ada yang hari-hari duk istighfar kepada Allah. Mungkin kita tak tahu tuan-tuan. Allah jadikan jalan keluar. Sama juga dengan kita. Allah jadikan jalan keluar. Kita duk ingat, kuliah ni kena tangguh no. Tak ada lah kita kuliah no. Ada ingat macam tu lah masa diumumkan PKPB oleh kita Menteri Kanan Pertahanan kita hak mula-mula tu, kata tak ada kuliah. Tapi apabila dikeluarkan oleh SOP oleh Kerajaan Negeri Kedah, maknanya ruang untuk kuliah tu masih ada, ruang untuk tuan-tuan dapat pahala tu masih ada. Ini orang panggil dhikin min makhraja, keluar daripada benda yang Allah bagi jalan keluar dalam keadaan kita tidak menyangka. Tiba-tiba, kalau ustaz tu duduk di luar negeri Kedah, macam mana dia nak mengajar? Betul tak? Tuan-tuan nampak tak? Kalau ustaz tu di Kedah, okey lah. Tambah kalau duduk belakang rumah tang situ, lagi mudah tak? Kalau duduk di Pulau Pinang, walaupun arah kuda, tetap juga Pulau Pinang dengan Kedah kan? Allah dekat ustaz, arah kuda main jalan kaki boleh? Memang boleh, tapi kena tahan tengah jalan. Betul tak? Tiba-tiba Allah izinkan lagi orang ni datang mengajak dan orang main dengar. Ada ruang untuk melintas dan sebagainya. Ini dipanggil makhraja, jalan keluar. Tuan-tuan, kepada siapa? Mereka yang banyak beristighfar. Dalam keadaan kita sedang berhadapan dengan pandemik ini. Tak ada jalan lain. Melainkan kita kena banyak beristighfar. Kita dah SOP dah. Kita dah jarak diri. Kita dah pakai penutup muka. Dah macam menyinjau orang panggil kan. Tuan-tuan tak? Kita dah buat semua dah. Sekarang apa yang kita belum buat? Kita belum beristighfar lagi. Kalau seluruh manusia beristighfar kepada Allah, mudah-mudahan kita yakin Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat akan musibah ini. Lihatlah contoh yang nyata ketika mana Nabi Adam alaihissalam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah angkat segala perkara yang menimpa diri dia. Akhirnya dibebaskan dan akhirnya dipertemukan dengan isteri tercinta. Lihatlah juga Nabi Yunus alaihissalam dikepung, dikurung dalam 3 kegelapan. Yang pertama gelap malam, yang kedua perut ikan, yang ketiga dasar laut. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dua-dua keadaan tadi merujuk kepada minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Umat Nabi Musa ramai-ramai nak minta hujan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kemarau yang berpanjangan. Allah tak turunkan hujan. Pasal apa? Ada di kalangan mereka yang tidak beristighfar. Ada satu orang tu tak reti nak minta doa, tak reti nak minta ampun dengan Allah. Akhirnya dia melafazkan istighfar, maka turun-hurunnya hujan sesuai dengan keperluan, seperti seorang kanak-kanak baby yang menyusu akan susu ibunya sesuai sehingga dia berhenti. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka jalan keluar kita umat Islam apa? Kita dah buat semua dah. Kerajaan dah suntik semua dah. Dan tuan dah Sabah tu kerajaan dah hantar dah. Orang-orang yang dikatakan Sabah tu frontliner dah kurang dah. Tuan-tuan dah, askar pun dah ramai dah yang kena dengan outbanting tu. Ramai dah yang terlibat, yang terpaksa berhadapan dengan parti-parti yang ada COVID-19, terpaksa kena juga tuan-tuan dah. Jadi ambil pula orang Semenanjung, pi hantar tuan-tuan. Contohnya di Kelantan hari tu, pakat duk takbir ramai-ramai nak pi hantar pejuang-pejuang untuk memberi bantuan ke sana. Baik, kita dah buat semua dah, upaya semua dah kita tuan-tuan. Ikhtiar semua dah, apa yang kurang? Kekurangan kita adalah kita belum berharap kepada Allah. Itu je jawapan. Tak menyesal akan dosa-dosa kita. Buktinya, walaupun kita kata kita ditimpa musibah, maksiat dah ada sedia. Maksiat masih dilakukan sedia. Pelaku-pelaku maksiat masih seronok melakukan maksiat. Jadi tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala dia boleh hancurkan kita. Kalau Allah nak hancurkan kita, dia tak tunggu masa yang lama. Saja boleh hancurkan kita dan dia gantikan kita dengan satu bangsa yang baru, satu umat yang baru. Tuan-tuan, mudah di sisi Allah, tapi Allah nak suruh kita bertaubat. Maka tak ada jalan lain. Kita pertama, kita kena banyak akan istighfar. Kalau yang mulia Nabi SAW, istighfarnya itu dah ada 100 kali sehari. Kita kena lebih daripada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, wa min kulli hammin farjan. Kalau dia dah ada susah hati, dia istighfar.
Allah akan campurkan rasa dia gembira. Dia susah hati, duk bimbang anak dia. Saya pun duk teringat lalu anak saya dekat Sabah ni. Allah, macam mana keadaan. Mereka kan Sabah makin hari connect. Kalau dalam kebimbangan itu, kita astaghfirullahalazim. Dia main satu rasa tenang. Tuan-tuan tak percaya? Buat lah. Kalau anak tu duduk jauh, kalau anak depan mata, tak payahlah duduk susah hati. Aku susah hati tengok hang kena COVID. Padahal depan mata, hang tu tak payah nak mengapu, tuan-tuan. No? Ni nak cerita hak jauh. Anak mengaji di Sabah ke, anak mengaji di Mesir ke. Hak kita kata ada keadaan yang agak membimbangkan. Susah hati, menantu kita ke, cucu kita ke, kita banyakkan istighfar. Mudah-mudahan Allah campurkan rasa tenang, jadi kita tidak gundah gelana. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Orang yang banyak istighfar ini, Allah kurniakan rezeki daripada perkara-perkara jalan yang tidak ia sedar dan sangka. Dia tak ada duit, ada datang nanti untuk dia. Dia tak sihat, tiba-tiba sihat. Dia banyak musibah-musibah yang datang, tiba-tiba Allah berikan kepada dia daripada keadaan-keadaan yang tidak dia menyangka, tuan-tuan. Baik, kalau kita kaitkan dengan istighfar, tuan-tuan, sebenarnya jelas membuktikan kepada kita bahawa kita sebenarnya adalah manusia yang berpotensi untuk melakukan dosa. Saya dengan tuan-tuan ni adalah golongan ataupun jenis makhluk yang berpotensi untuk melakukan dosa. Ada tak yang merasakan diri dia tidak berdosa? Kalau ada, dia kena buang jauh-jauh. Kalau ada perasaan tu dalam diri kita kena buang jauh-jauh. No? Sebab kita ni adalah makhluk yang berpotensi untuk berdosa. Kan kata Imam Ghazali, dosa ni ada 3 keadaan. Satu dosa zahir, satu dosa batin, satu lagi dosa lalai. Zahir mungkin kita tak buat, contohnya pergi bunuh orang, merogok orang, berzina, atau panggil dosa batin, zahir. Tu mungkin kita tak buat. Tak. Dosa batin, contohnya tuan-tuan, dengki, iri hati, takbur, riak, tu mungkin duk ada tu. Ya Allah, ustaz ni cerainya mengajar aku lebih hebat daripada dia. Itu salah satu. Aku ni kuat malam ni. Mereka takkan tak pandang aku. Mungkin wajah aku sudah bersinar-sinar seperti seorang yang kerap mengerjakan sembahyang malam. Tak? Tengok bekas ni. Nampak ni tiap malam sujud ni. Tak? Itu orang panggil riak. Itu pun dosa. Dan yang ketiga, dosa lalai daripada mengingati Allah Ta'ala. Ada tak kita lalai? Sedia. Setiap masa kita lalai. Yang mulia Nabi SAW di dalam tandas pun, tempat berhajat pun, baginda masih lagi mengingati Allah, cuma tidak dengan lidah. Kalau di luar qada hajat, di luar tandas, yang mulia Nabi SAW tidak lepas daripada mulut yang mulia Nabi SAW mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tidak begitu. Kita kadang-kadang je. Tidak, kadang-kadang lupa, kadang-kadang ingat. Jadi hak tu pun kita kena beristighfar kepada Allah. Jadi kesimpulannya, kita ini adalah makhluk yang sangat berpotensi untuk melakukan dosa. Di mana sahaja tempat kita boleh melakukan dosa. Sebab itu kita kena sentiasa beristighfar. Yang mulia Nabi SAW kata, hanya 3 golongan sahaja yang terselamat daripada dosa. Kita cek, adakah kita ni selamat atau tidak daripada dosa, no? Yang pertama, Nabi kata, ini berdasarkan hadis daripada Sayyidina Ali, sami'tu Rasulullah SAW, rufi'al qalam. Rufi'al qalam dengan makna sudah tidak tercatat. Diangkat. Rufi'al itu diangkat. Rufi'al kalam. Kalam itu diangkat. Catatan itu diangkat. An salasatin. Terhadap 3 golongan. 3 golongan ini, Allah Subhanahu Wa Taala suruh malaikat jangan tulis. Walaupun dia melakukan dosa, tapi jangan tulis. Biar pergi kat dia. Dia tak ada dosa pada waktu tu. Yang pertama kata Nabi, an-nis saghir hatta yablugh. Kita tengok adakah benda dikena kat kita. Kalau ada kat kita, buat ada dosa, tak ada masalah. Kalau kita benda ni ada di kita, buat dosa, tak ada masalah, no? Yang pertama kata Nabi, iaitu kanak-kanak, sehingga dia aqil baligh. Jadi orang yang berdosa, orang yang buat dosa tapi tak dapat dosa adalah kanak-kanak. Tapi saya tengok di depan saya ni bukan kanak-kanak dah ni. Semua dah orang tua, cuma tak tumbuh gigi je lah.
Tidak. Jadi kita berpotensi untuk berdosa. Yang kedua, wa anin naimi hatta yastayqizu. Orang yang tidur sehingga dia bangun. Jadi kalau orang tu tidur, tak ada dosa. Jadi kalau kita tak tidur, kita berdosa, no? Dan yang ketiga, wa an musabi hatta yukshafu anhu. Orang yang gila sehingga dia waras, sehingga dia sedap. Jadi tiga-tiga perkara ni kalau ada di kita, kita tidak berdosa. Tapi kalau tak ada, kita berdosa. Maka jalannya bagaimana? Tak ada lain caranya, kena bertaubat. Yang kedua, solat malam tu kena buat. Solat wajib tu memanglah, kan? Solat malam kena buat. Solat ni, kalau tuan-tuan tengok sejarah, berapa kali Nabi SAW minta diskaun dengan Allah? 9 kali. Dan dalam 9 kali itu Nabi dapat penawaran yang begitu hebat. Tak pernah berlaku dalam sejarah manusia, kalau pi belanja, minta diskaun dapat murah. Tuan-tuan bayang, 50 dapat 5. 9 kali, 50 dapat 5. Tu pun Nabi kata kepada Nabi Musa AS, aku tak minta dah. Kalau aku minta, tak ada apa dah. Mana ada manusia, tuan-tuan nak beli handphone dengan harga 100, dia jual RM1, ada tak? Harga handphone ni berapa? 100 boleh kurang tak? Agak-agak berapa dia kurang? Handphone 100. Kurang 200, hebat. Handphone 100, paling tak ada pun dia kurang RM10 je. Handphone ni berapa harga ni? 100 boleh kurang tak? Bolehlah berapa? RM10, RM90. Handphone ni berapa? 100 kurang boleh berapa? Kurang RM99, nak RM1 boleh tak agak-agak? Dia kata, hang ni sembang teruk sangat, dia kata. Buat sendirilah telefon, dia kata. Tak, tuan-tuan. Tak ada. Tapi Allah SWT betapa rahmannya dengan kita, betapa pemurahnya dia dengan kita, tuan-tuan. Hak kita sebut Bismillahirrahmanirrahim tu, betapa rahmannya dia pada sekalian perkara yang ada ni di dunia. Ar-Rahim di akhirat, tuan-tuan. Ar-Rahman merujuk kepada pemurahnya Allah kepada sekalian makhluk ni di dunia ni, dia beri belaka, tuan-tuan. Ar-Rahim merujuk kepada akhirat nanti. Allah pemurah, tuan-tuan. Dia beri belaka. Sehingga sembahyang tadi, daripada 50, dia ada 5 waktu sahaja kita kena buat. Sebab tu kena sembahyang. Tuan-tuan tengok dalam keadaan kita tak ada ayat sembahyang pun. Katakanlah, nak sembahyang tak ada ayat sembahyang. Tetap juga kena sembahyang. Macam mana cara dia? Pita ya, tayamum. Tengok. Katakanlah tak ada tanah nak tayamum. Tengok kereta kita bersih ke kotor? Kalau kereta-kereta kotor, boleh tayamum dengan kereta kita. Kan ada kereta yang tak pernah basuh tu, ada budak-budak pergi melukis, I love you, perasan tak? Ada tak? Dia boleh lukiskan kereta berdebu tu, boleh tayamum dalam situ. Tak ada masalah. Janji dia tanah, dia debu, tuan-tuan. Katakanlah air tak ada, debu pun tak ada. Boleh mayang tak? Boleh, tak ada masalah. Mayang macam mana? Mayang ikut kadar tak ada. Air tak ada, debu pun tak ada. Mayang macam tu. Tak nampak, tuan-tuan, tak. Dalam keadaan kita tak boleh berdiri, mayang duduk. Nak cerita tentang pemurahnya Allah, kasihnya dia pada kita. Dia nak bagi syurga kat kita. Hang tak boleh semayang berdiri, hang semayang duduk. Hang tak boleh semayang duduk, hang semayang baring. Kalau baring pun tak boleh semayang, hang semayang guna mata. Nak cerita tentang pemurahnya Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita. Dia kasih kat kita, tuan-tuan. Hang tak boleh sembahyang duduk, hang sembahyang baring. Hang tak boleh baring, hang sembahyang mata. Hang tak boleh sembahyang mata, hang akan disembahyangkan. Itu cara dia. Tak ada lah kaedah tu lah. Allahu Akbar. Allah ni pemurah sangat dengan kita. Sampai perkara yang kecil pun diberikan kepada kita, tuan-tuan, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, dalam kesempatan kita duk ada Covid ni kita orang panggil muhasabah diri, no? Dalam keadaan kita duk kena landa Covid ni, siapa-siapa yang masih ada orang tua dia, kan, silalah berbuat baik dengan orang tua dia. Tuan, kalau masih ada mak ayah lah, ditakdirkan masih lagi memiliki mereka di atas muka bumi ini, inilah masa dia untuk kita berbuat baik dengan mereka. Kita kenang balik jasa-jasa mereka, orang tua kita. Tuan bayangkan daripada mereka mengandungkan kita, masuknya sperma ayah kita kepada mak kita, kemudian mak kita dalam masa pertukaran di antara mani kepada darah, darah kepada daging tu, tuan-tuan, dia mengalami satu proses. Orang tua-tua kita ni, mak ayah kita ni, iaitu mabuk yang agak keterlaluan. Tak.
Sampai duk muntah-muntah, sampai tak suami sendiri pun tak boleh bau. Tak. Kalau suami tu balik bunyi motor pun dah melugai muntah dah. Motor baru tak naik atas rumah lagi tuan-tuan. Sampai tak tu tuan-tuan. Minta macam-macam makan macam-macam. Ada nak makan daging rusa, ada nak makan daging kijang, macam-macam tuan-tuan. Tak apalah kat Kuling ni ada orang jual daging rusa, daging kijang nak cari tak mana. Tuan-tuan tak. Tu okey lagi nak makan kewi pun tak ada juga perangai tuan-tuan. Suruh suami dia buat sup kewi. Terkejut suami dia. Kewi kasut tu bukan buah kewi tu. Kewi kasut. Terkejut suami nak buat macam mana tak tahu. Nak cerita tuan-tuan betapa peliknya mereka ini ketika mana melalui proses pertukaran darah kepada daging dan juga akhirnya Allah sempurnakan kepada mereka roh yang dimasukkan ke dalam tubuh badan mereka. Sebenarnya ini satu masa yang sangat penting. Ini masa yang sangat penting. Ketika disempurnakan roh ke dalam jasad anak dalam perut mak dia tu, tuan-tuan, di situ ditulis segala amalan catatan dia. Hidup dia, mati dia, ajal dia, menikah dia. Ditulis di sana rezeki dia tuan-tuan. Pada waktu itu kita patut kena berdoa. Masuk 4 bulan tu kan. Pada waktu itu transisi masa di antara nak masuk ke penyempurnaan roh tadi. Masuk dalam tubuh badan kita. Itulah masanya untuk kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Antara doanya, ya Allah Tuhanku, berikanlah Rabbana hablana min ladunka zurriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, aku minta kepadamu, ya Allah, engkau berikanlah zuriat yang aku kandung ni, ya Allah, zuriat yang berkualiti. Besok akan jadi pendukung agama Allah. Besok akan lahir sebagai pejuang agama Allah. Besok akan lahir sebagai orang yang akan menuntut bela di atas perjuangan agamamu, ya Allah. Ni doa kot lain. Ya Allah, anak aku ni, ya Allah, jadikanlah ia putih melepak, ya Allah. Tengok pok hitam, tapi minta putih. Ya Allah, anak aku ni kalau boleh hidung mancung, ya Allah, macam Syahrukh Khan. Bukan Syahrul Nizam, Syahrukh Khan. Tengok pok hidung kepek. Allah, tuan-tuan. Hak tu tak payah minta lah. Hak tu jasad tu tak penting. Yang penting, dia lahir sebagai satu orang yang beriman. Yang boleh memperjuangkan, membawa tradisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu yang penting. Maka lahirlah anak-anak yang dilahirkan dengan muzik. Duduk dalam perut mak dah pendengar lagu. Lagu pula, lagu rock macam-macam. Anak pun tendang perut. Rupanya anak duk berjoget dalam perut, tuan-tuan. Nak suruh baca Quran, mak pak tak kerti baca Quran. Nak suruh baca Quran, mak pak tak pandai baca Quran. Jadi akhir sekali nak suruh dengar ayat Quran, mak pak jadi boring. Kan? Buka lagu, bolehlah sampai 10 ayat, masuk 12 ayat, dia lena. Tu je lah. Tidak pun dia katuk, tuan-tuan. Akhirnya lahirlah anak apabila tanyalah ustaz, dia pergi tukar tengok siaran lain. Sebab tuan-tuan, sebab dia tidak ada ruh agama dalam diri dia. Jadi inilah masalah dia, tuan-tuan, dalam kita berhadapan dengan COVID-19 ni. Yang pertama, banyakkan bertaubat. Yang kedua, solat jangan tinggal. Solat fardu buat, solat sunat digunakan untuk mengiringi solat fardu. Dan yang ketiga, tuan-tuan, buat baiklah kepada orang tua kita. Kita kenal jasa mereka, kita baik. Jangan duk akak sorang dengan mereka walaupun mereka dah uzur dan lemah. Jangan duk akak sorang. Walaupun kita tak raikan pandangan mereka, jangan berbantah dengan mereka. Mak kita kata tak kena, tak sesuai, kadang-kadang nampak tak betul. Tak payah bantah, diam saja, itu lebih baik, noh. Jangan sekali-kali menyakiti hati mereka. Fala taqul lahuma uffin. Jangan kamu kata walaupun hanya dengan perkataan uff sahaja. Tu tak boleh lah. Jekah lagi lah, sepak lagi lah, tuan-tuan. Uff saja pun tidak boleh, tuan-tuan. Maka kalau kita buat ni, insya-Allah kita akan jadi orang yang bertakwa. Janganlah kalian mendengarkan apa yang aku katakan ini masuk telinga kanan lalu langsung keluar daripada telinga kiri, tak pakai. Hakikat masuk tak masuk tu barang amrun i'tibari. Dalam Usuluddin dia panggil amrun i'tibari intiza'i. Barang hak tak ada pun, cuma tahu ada saja tapi tak ada pun. Jadi dengar tak dengar, masuk tak masuk tu sebenarnya tak ada pun, tapi hak dikhendaki di sini adalah ambil pengajaran. Hak aku cerita ni, hampa kena ambil pengajaran. Kata Imam Hasan Basri. Orang yang pernah melihat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no, rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni dua benda yang penting. Ni selalu saya ulang. Satu Allah,
satu lagi umat baginda Nabi SAW. Dua benda ni yang penting bagi diri Nabi SAW. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya, kalau siapa-siapa yang menentang Allah, dia kena berhadapan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dia sangat kasih, dia sangat sayang kepada umatnya sendiri, iaitu umat baginda lah, umat akhir zaman. Kalau tuan-tuan pernah dengar dalam satu kisah ketika mana Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membacakan Al-Quran kepada dia, kan. Katanya Abdullah bin Mas'ud, "Ya Rasulullah, macam mana aku nak baca Quran sedangkan Al-Quran itu diturunkan kepada kamu?" Kata Nabi, "Inni uhibbu asma'u an ghairi." Aku teringin sangat nak dengar Al-Quran ini dibacakan oleh orang lain. Aku nak dengar orang lain baca. Itu Abdullah bin Mas'ud pun ambil. Abdullah bin Mas'ud ini menerima Al-Quran secara talaqi dengan Nabi SAW. Sebab tu kalau tanya, hang ikut siapa bacaan? Ahlil Kuffah. Maknanya dia mengikut bacaan Abdullah bin Mas'ud. Cantik bacaan dia. Sebab Nabi SAW kata, siapa-siapa nak baca Quran seperti mana Al-Quran diturunkan kepada aku, dia kena baca mengikut Abdullah bin Mas'ud. Baik. Sampai di ayat surah An-Nisa ayat 41, wa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Kata Allah SWT kepada Nabi kita Muhammad SAW, bagaimanakah keadaan mereka orang-orang yang kafir apabila mereka di akhirat kelak mereka buat dosa, sedangkan di kalangan mereka diutuskan para rasul, dicerita kat mereka jangan buat dosa, pasti mereka akan diazab. Pasal apa? Tak beriman dengan Nabi mereka. Begitu juga keadaan kamu, wahai Muhammad. Mereka diutuskan Nabi, iaitu Nabi kita Muhammad SAW, kepada mereka sebagai saksi, tetapi mereka tidak beriman kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengar ayat tu tuan-tuan, Nabi kata hasbuk, atau kama qala amsik, berhenti. Maka Sayyidina Abdullah bin Mas'ud pun paling muka, ya Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah pun mengalirkan air mata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Jadi kita berhenti sampai di sini. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah yang hina adalah kehinaan diri saya. Hakikat keseluruhan datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min zulumati jahli wan nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.